Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrina binti Hazim selaku Ketua Kumpulan 3. Dengan tema Petak Serang Formatif, saya dan ahli kumpulan telah menyediakan sebuah tugasan dengan tajuk Persepsi Pelajar terhadap Pentak Serang Formatif dalam kalangan pelajar UTHM dengan bimbingan daripada pensyarah penilaian dan pengukuran kami iaitu TS Dr. Azmanirah binti Abdul Rahman. Sebelum saya melanjutkan perbincangan dengan menyatakan pengenalan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan 3 yang terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu yang pertama sekali adalah saya sendiri, Nazrina binti Hazim, Fasihat Amali binti Jasmine, Siti Nur Istiqomah binti Muhammad Jismin, Siti Sarah binti Gahniman dan juga Nur Syahira binti Muhammad Arifin. Baiklah, pada bahagian pertama untuk pengenalan petak serang formatif adalah takrifan berkenaan penilaian yang merupakan satu proses yang dilakukan untuk mengetahui keberkesanan guru dan penguasaan pelajar terhadap topik pembelajaran yang mereka jalankan. Manakala petak serang formatif membawa makna kepada aktiviti yang berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam kelas. Untuk penjantaan masalah, disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang telah melanda dunia dan telah memberi impak yang besar terhadap sektor pendidikan, impak yang diterima oleh pelajar adalah kurang memahami bagaimana skop penilaian yang akan dijalankan melalui pembelajaran atas talian, terutama daripada segi tugasan, kuis, kerja rumah dan sebagainya. Kumpulan kami telah memfokuskan kepada 3 bahagian objektif, iaitu yang pertama mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar UTHM terhadap penilaian formatif, yang kedua mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar UTHM terhadap penilaian formatif, dan yang terakhir sekali adalah mengkaji sejauh manakah penilaian formatif membantu pelajar dalam pembelajaran atas talian. Untuk surutan kajian telah dilakukan terdahulu oleh Juliana Osong dari Universiti Malaysia Sabah dalam tesis beliau yang bertajuk Hubungan Antara Pengetahuan dengan Persepsi Amalan Petak Serang Formatif dalam Pelaksanaan Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah. Beliau menumpu kepada untuk mengetahui tahap pengetahuan dan persepsi tahap amalan petak serang formatif dalam kalangan guru-guru. Baiklah, saya akan memberikan pembentangan seterusnya kepada rakan sekumpulan saya iaitu Fasihat Amali. Terima kasih Nazrina. Saya Fasihat Amali binti Jasmine dan saya akan menyambung pembentangan seterusnya berkaitan dengan metodologi kajian. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian kami adalah berbentuk tinjauan deskriptif. Kaedah yang digunakan ialah kuantitatif dan kualitatif untuk melihat maklumat balas responden berkaitan dengan objektif-objektif yang kami nyatakan. Yang ketiga ialah teknik pengumpulan data. Maklumat dan data yang kami peroleh adalah melalui sumber primer dan sekunder. Maklumat yang peroleh itu adalah daripada buku, jurnal, tesis, kajian ilmiah, kamus dan laman web. Yang seterusnya ialah dokumentasi. Terdapat 2 perkara yang kami lakukan pada bahagian dokumentasi iaitu perpustakaan dan lapangan. Perpustakaan adalah sebelum kajian lapangan kami jalankan, kami melakukan kajian perpustakaan terlebih dahulu. Tujuan perpustakaan dilakukan adalah untuk mengukuh, mencari maklumat untuk mengukuh dan menjelaskan berkaitan dengan persepsi pelajar terhadap petak serang formatif dalam kalangan pelajar UTHM. Kami kaji dan menganalisis bahan-bahan buku, jurnal, artikel dan pelbagai jenis sumber literatur berkaitan dengan kajian. Kami menggunakan khidmat laman web Google Scholar. Hal ini kerana Google Scholar merupakan platform yang terbaik untuk mencari berkaitan dengan bacaan ilmiah. Kedua ialah lapangan. Kami menggunakan medium Google Form untuk membina borang soal sidik kerana platform Google Form ini mudah untuk disebarkan kepada para responden dan para responden juga boleh menjawab Google Form ini pada bila-bila masa yang mereka inginkan. Kami telah mengedarkan Google Form ini kepada 30 orang pelajar UTHM. Yang seterusnya adalah populasi dan sampel kajian. Terdapat 2 perkara ialah cara memperoleh responden dan cara pengumpulan data. Bagi cara memperoleh responden, kami memilih sampel secara tidak rawak.
Pelajar yang kami pilih adalah berfokuskan kepada pelajar di kampus Induk UTHM. Cara kumpulan data kami adalah terdapat 2 perkara, ialah soal sidik dan rujukan. Terdapat 4 bahagian dalam platform Google Form tersebut. Bahagian A adalah berkaitan dengan responden, maklumat responden, dan bahagian B, C, D adalah berkaitan dengan objektif kajian kami. Rujukan telah kami lakukan dengan menggunakan laman web. Kini pandemik COVID-19 menghalang kami untuk bergerak secara fizikal atau mencari perpustakaan yang terdekat untuk mencari maklumat dan data yang kami ingini. Yang terakhir ialah teknik analisis data. Kami menggunakan teknik deskriptif. Data yang kami peroleh, kami analisis dalam bentuk kekerapan, peratusan, jadual, graf dan carta agar kami dapat melihat jika graf mana lebih tinggi dan mana lebih rendah, dan carta mana yang mempengaruhi keseluruhan daripada soalan yang kami berikan. Berdasarkan data yang kami perolehi, kami telah membanding dan membezakan data tersebut di dalam bentuk teks. Hal ini apabila kami membanding dan membezakan data tersebut, kami mampu untuk memberi penerangan mengapa mereka memilih keputusan tersebut untuk memilih jawapan tersebut. Itu sahaja daripada bahagian saya. Saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Fasihah Amili. Seterusnya, saya Siti Sarah akan meneruskan pembentangan ini berkaitan topik 4, iaitu dapatan kajian dan perbincangan. Baiklah, bahagian pertama saya akan membincangkan berkaitan demografi responden yang merangkumi aspek jantina, tahun pengajian dan fakulti. Bagi kriteria yang pertama, iaitu jantina, ia didominasi oleh responden atau pelajar lelaki, iaitu seramai 17 orang bersamaan 57%. Manakala, selebihnya daripada jumlah keseluruhan, iaitu 30 orang responden, seramai 13 orang, iaitu bersamaan 43%, ialah responden perempuan. Hal ini adalah mungkin disebabkan responden lelaki lebih cenderung dan mempunyai pengalaman yang luas dalam pelaksanaan pentaksiran formatif. Bagi kriteria yang kedua, iaitu tahun pengajian, ia didominasi oleh pelajar tahun 2, iaitu seramai 17 orang bersamaan 57%. Hal ini kerana kebanyakan pelajar tahun 2 merupakan golongan pelajar yang menerima pendedahan terhadap maklumat pelaksanaan pentaksiran formatif secara mendalam dan terperinci melalui pengambilan subjek penilaian dan pengukuran pendidikan. Dan kriteria yang terakhir ialah kriteria bagi fakulti responden. Kriteria ini didominasi oleh pelajar daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational FPTV, iaitu seramai 13 orang bersamaan. Penglibatan yang sangat tinggi daripada pelajar FPTV adalah disebabkan kajian ini dijalankan oleh pelajar daripada fakulti tersebut sendiri, di mana pengedaran borang soal selidik lebih didominasi oleh pelajar-pelajar yang menuntut di Fakulti FPTV. Baiklah, di bahagian kedua, saya akan membincangkan berkaitan tahap pengetahuan pelajar UTHM terhadap penilaian formatif yang merangkumi 5 aspek, iaitu definisi pentaksiran formatif, bukan ciri-ciri penilaian formatif, tujuan pentaksiran formatif, sasaran pentaksiran formatif dan cara pelaksanaan pentaksiran formatif. Berdasarkan borang soal selidik, seramai 11 orang responden bersamaan 37% telah memilih pilihan definisi yang pertama, iaitu penilaian yang dibuat pada akhir pengajaran atau akhir penggal yang bertujuan untuk menilai pencapaian akhir pelajar. Manakala, selebihnya iaitu 19 orang responden bersamaan 63% telah memilih definisi yang kedua, iaitu penilaian yang dibuat secara berterusan atau sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap topik atau tajuk yang diajar. Di sini kita dapat perhatikan bahawa pelajar UTHM cenderung memilih definisi yang kedua, iaitu definisi yang sebenar. Dan di sini kita juga dapat lihat bahawa hal ini mungkin disebabkan pelajar UTHM sememangnya mempunyai pengetahuan asas yang tinggi dan mendalam terhadap pelaksanaan pentaksiran formatif. Sahaja daripada saya serahkan pembentangan ini kepada Nur Syahira. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nur Istiqomah binti Muhammad Jasmin, dan pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan dapatan objektif kajian yang ketiga, iaitu cabaran yang dihadapi oleh pelajar UTHM terhadap penilaian formatif. Untuk pengetahuan semua, di bahagian ini terdapat 5 jenis soalan yang ditanyakan atau yang dikemukakan, iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan beban kerja pelajar bertambah. Okey, kita dapat lihat di sini seramai 3 orang
pelajar bersamaan dengan 10% sangat tidak setuju di mana penilaian formatif itu menambahkan beban pelajar. Golongan pelajar ini sedar akan kepentingan penilaian formatif dalam sesi pengajaran mereka. Di samping memperbaiki pengajaran dan pembelajaran, secara langsung penilaian yang dijalankan dapat meningkatkan pencapaian pelajar itu sendiri pada akhir sesuatu pembelajaran. Penilaian formatif ini juga dapat memperlihatkan kelemahan-kelemahan penguasaan sesuatu topik itu, dan seterusnya pensyarah dapat membuat penambahbaikan agar pelajar dapat menguasainya dengan lebih baik. Okay, pelajar yang tidak menyokong kenyataan di atas adalah pelajar yang sedar akan kelebihan, dan kaedah ini dapat memaksimumkan tahap kefahaman mereka bagi sesebuah topik itu. Yang seterusnya adalah soalan yang seterusnya adalah berkaitan dengan sesi soal jawab bersama pensyarah semasa pembelajaran. Itu adalah membebankan pelajar. Okey, di sini pendidik mendapati seramai 16 orang bersamaan dengan 53.3% bilangan pelajar yang tidak pasti dengan kenyataan di atas. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan semua, seperti yang kita tahu, tahap kecekapan dan penerimaan pelajar bagi sesuatu topik itu adalah berbeza. Apabila sesi soal jawab dijalankan, mereka agak ragu-ragu dan berada di situasi yang tidak pasti dengan jawapan yang diberikan. Sekiranya soalan itu berkaitan dengan pembelajaran yang mudah, dan mereka akan menjawab dengan mudahnya, tapi sebaliknya berlaku sekiranya soalan itu susah. Okey, seterusnya ini adalah sebahagian daripada soalan yang. Baiklah, kita bergerak kepada dapatan objektif kajian yang keempat, iaitu penilaian formatif membantu pembelajaran pelajar UTHM. Baiklah, untuk soalan yang pertama adalah berkaitan dengan sesi soal jawab, dan latihan ini membantu saya menguji tahap pemahaman pembelajaran pelajar. Okey, baiklah, berdasarkan kenyataan di atas, terdapat 10 orang bersamaan dengan 33.3% responden telah bersetuju dengan penyataan tersebut. Okey, pensyarah dan pelajar dapat melihat secara aktif kefahaman dan pembelajaran yang diajar, dan melihat sama ada objektif pengajaran pensyarah itu dicapai atau tidak. Okey, ianya dapat diukur dan dapat dilihat berdasarkan reaksi dan jawapan yang diberikan oleh pelajar tersebut. Sekiranya seseorang itu tidak dapat menguasai suatu topik, dia akan rasa sukar dan tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Untuk soalan yang seterusnya adalah berkaitan dengan pelajar mengetahui tahap kefahaman berkaitan dengan setiap topik yang dipelajari. Pada bahagian dan kenyataan ini, seramai 10 orang bersamaan dengan 33.3% telah bersetuju dengan kenyataan di mana mengetahui tahap kefahaman berkaitan dengan topik yang dipelajari berdasarkan penilaian formatif. Penilaian formatif ini dilaksanakan hakikatnya adalah untuk memberikan bimbingan pembelajaran kepada pelajar. Maklumat yang diperoleh daripada siri ujian ini sebenarnya dapat dijalankan dan dapat digunakan oleh pelajar untuk mengatasi kelemahan mereka. Mereka boleh berbincang dan mendapatkan bimbingan serta khidmat nasihat daripada pensyarah mereka sendiri. Dan seterusnya, ini adalah soalan yang lain yang kami kemukakan. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Siti Nur Istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Muhammad Arifin, dan saya akan teruskan pembentangan ini dengan kesimpulan. Pentaksiran formatif merupakan suatu strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bermanfaat dalam membantu pelajar dan pensyarah. Maklum balas yang diperoleh dapat digunakan serta-merta dalam memperbaiki kelemahan yang wujud. So, daripada maklum balas yang diorang dapat tu, diorang akan dapat beri motivasi kepada pensyarah untuk lebih berusaha untuk pastikan kecemerlangan pelajar-pelajar mereka. So, seterusnya saya akan pergi kepada perkara yang dipelajari daripada tugasan. Apa perkara-perkara yang dipelajari daripada tugasan ini adalah dapat mengubah suai kaedah dan gaya penyampaian pengajaran seseorang guru. Melalui pentaksiran ini juga, guru akan dapat kenal pasti kaedah, pendekatan pengajaran yang bersesuaian. Sebab pendekatan pengajaran yang bersesuaian sangat penting dalam proses penyampaian ilmu yang berkesan. Okay, seterusnya dapat memperbaiki kualiti serta meramal pencapaian pelajar. Aktiviti penilaian yang dijalankan dapat membantu guru dalam memperbaiki kualiti pengajaran dan pembelajaran mereka. Jika kualiti pengajaran dan pembelajaran itu dapat ditingkatkan, tidak mustahil bagi seseorang guru tu dapat meningkatkan lagi dan mengekalkan pencapaian murid. Okay, seterusnya kita pergi kepada guru dapat memberikan bimbingan pembelajaran kepada pelajar. Pelaksanaan pentaksiran formatif membolehkan murid memperoleh maklumat yang dapat digunakan oleh murid-murid untuk mengatasi kelemahan mereka. Seterusnya yang keempat, pengaplikasian secara berkala akan meningkatkan penglibatan pelajar. Yang ini di mana pentaksiran formatif secara berkala dan berterusan di dalam kelas
akan meningkatkan lagi penglibatan pelajar dan mendorong mereka untuk mengadakan perubahan instruksional. Pelajar ini dapat menilai diri mereka dengan mengetahui berada di tahap mana dan semakin menyedari untuk melakukan perubahan akan kelemahan masing-masing. Dan yang terakhir adalah guru mengenal pasti mata pelajaran yang pelajar lemah dan yang telah dikuasainya. Melalui pentaksiran formatif, guru dapat melihat dan menilai bahagian atau sudut mana kelemahan dan juga penguasaan yang dapat dijelaskan dengan baik daripada pelajar. Sebab hal ini bertujuan agar guru mudah untuk mencari alternatif yang sesuai dalam menangani permasalahan pelajar dengan kadar segera. So, sekian daripada kami. Terima kasih.